Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sunan Tirmizi yang sudah lama berjalan. Kita sebenarnya dalam pertemuan lepas telah mula membincangkan tajuk ke-69 ini, Babu Maja' fi Su'ril Hirrah. Tetapi tidak sempat menghabiskan perbincangan bab ini. Berdasarkan yang saya tanda lah, dia berhenti di sini. Di sini nota ni. Nota 828. Atau macam mana ya? Kalau salah minta tegur, minta bagi tahu. Yang saya tanda ni di sini. Jadi kita belum habis lagi bincang tentang tajuk. Bermakna kita akan sambung daripada sinilah kalau kita berhenti setakat ni. Walau bagaimanapun, oleh kerana ini semua nota-nota ni berkenaan dengan hadis, jadi dah lama pula kita berhenti. Saya rasa elok kita baca hadis dahulu dengan komentar Imam Tirmizi, kemudian terus pergi ke sini. Jadi terlebih dahulu supaya kita tahu tentang apa yang kita bincangkan dalam nota-nota ini, sekali lagi kita kembali ke permulaan bab, iaitu bab ke-69 dengan hadis dan komentar Imam Tirmizi di bawahnya. Kemudian kita terus melompat ke sana, tempat yang kita berhenti tadi. Babu ma ja'a fi su'ril hirrah. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah an Kabsyah binti Ka'ab bin Malik وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. فقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. Baiklah, itu semuanya teks hadis bersama-sama dengan komentar Imam Tirmizi. Baik, kita tengok terjemahannya pula. Bab tentang sisa jilatan kucing. Imam Tirmizi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, isteri anak Abu Qatadah, bahawa Abu Qatadah masuk menemuinya. Mana masuk menemuinya tu masuk ke rumahnya ke atau tempat dia berada lah. Kata beliau, yakni Kabsyah, maka aku menuangkan air untuknya berwudu. Tiba-tiba seekor kucing datang hendak meminumnya. Abu Qatadah memiringkan bejana supaya kucing itu dapat minum.
Kabsyah berkata, Abu Qatadah tahu bahawa aku sedang memperhatikan. Maka beliau pun berkata, apakah engkau hairan, wahai anak saudaraku? Aku menjawab, ya. Beliau pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing tidak najis. Ia hanyalah haiwan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu. Itulah hadisnya. Kemudian komentar Imam Tirmizi. Ini bermula daripada sini komentar Imam Tirmizi. Sebahagian perawi meriwayatkan daripada Malik, dia, yakni Kabsyah, adalah isteri Abu Qatadah. Namun yang benar ialah dia isteri anak Abu Qatadah. Bukan isteri Abu Qatadah sendiri, tetapi isteri anak Abu Qatadah. Kata Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah dan Abu Hurairah. Abu Aisyah berkata lagi, ini adalah hadis hasan sahih. Itulah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat bahawa sisa minum kucing tidak mengapa. Dan ini adalah hadis yang paling baik. Dalam bab ini, Malik menganggap elok hadis ini, iaitu daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Tidak ada siapapun telah mengemukakannya dengan lebih sempurna daripada Malik. Jadi itulah komentar Imam Tirmizi. Dan di celah-celah tu ada beberapa nota yang kita buat untuk lebih jelas lagi tentang maksud hadis dan juga komentar Imam Tirmizi. Maknanya sekarang ni yang tinggal lagi ialah sebahagian daripada komentar Imam Tirmizi dan tambahan di sana sini. Itu saja. Kita telah bincangkan banyak dah. Mana-mana yang belum ikuti lagi perbincangan yang lepas, dia harap dapat baca baliklah nota. Baca balik nota. Jadi saya akan berikan nota tu mengikut minggu ya. Kalau minggu ni jangan dipakai lagi nota yang diberi dulu. Mungkin ada tambahan, tokok tambah di sana sini tu ada. Akan ada. Jadi kita pakai yang semasa lah, yang semasa. Jadi berdasarkan apa yang saya tanda tu, kita telah pun sampai kepada 828 nota itu. Makna yang sebelum itu tu kita telah bincangkan dah lah. Telah bincang dah. Jadi 828 di sini. Mereka berpendapat, itulah pendapat, ini Abu Isa berkata lagi, ini adalah hadis hasan sahih, itu tak apa. Itulah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti mereka berpendapat bahawa sisa minum kucing tidak mengapa, yakni tidak najis. Boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk minum dan sebagainya, boleh. Ia tidak najis lah, suci. Kita sampai di sini 828. Maksudnya ialah sisa minum kucing itu suci tanpa ada sebarang hukum makruh di sisi mereka. Suci. Sisa minum mana bekas atau bekas, katakanlah air, kucing jilat. Dia jilat, dia minum air dalam bekas tu. Dia tidak minum habis, dia minum sikit. Dia banyak lagi yang tinggal dalam bekas tu. Katakanlah dalam baldi misalnya. Jadi yang sisa, yang lebih lagi tu, air yang tinggal lagi tu. Itu tanpa sebarang makruh di sisi mereka. Jadi mana untuk kita menggunakannya, boleh saja. Harus. Tanpa ada sebarang makruh. Sebab ada kalanya boleh, tapi dengan ada makruh. Makruh.
Makruh tu pun masih boleh lagi kita buat benda makruh. Ni tidak, memang boleh lah. Boleh kita guna tanpa ada sebarang makruh. Ikutlah makruh apa pun, dengan makna mana pun. Gitu. Tanpa ada sebarang makruh. Jadi bagi mereka yang tersebut tadilah, ada juga pendapat sebaliknya. Itu juga pendapat Malik dan lain-lain orang Madinah. Ahlul Madinah. Pendapat Al-Laith dan lain-lain penduduk Mesir. Pendapat Al-Auza'i dan lain-lain penduduk Syam. Pendapat Al-Thawri dan lain-lain orang yang sependapat dengannya. Pendapat Al-Syafi'i dan anak-anak buahnya. Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Al-Qamah, Ibrahim, Atha bin Yasar dan Al-Hasan Al-Basri menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Ash'ath daripadanya. Dan Al-Thawri menurut apa yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi daripadanya. Demikian disebutkan oleh Hafiz Ibnu Abdul Barr. Itu juga pendapat Abu Yusuf menurut apa yang disebutkan oleh Al-Aini dan At-Tahawi. Jadi semua pendapat orang tu, orang ni mana ada orang yang menukilkannya. Ada orang yang meriwayatkan begitu. Dari kalangan anak-anak buah mereka lah. Kata memang boleh, memang tidak najis. Jadi sisa dia tu tidak najis. Kita telah baca dah sebelum pada ni, dalam nota ni, dah ada dah rasanya telah lepas dah tu. Bukan sekadar minuman, makanan, kuih, ataupun apa-apa makanan lah, bekas dimakan oleh kucing ataupun sisanya yang tertinggal selepas dia makan sedikit, yang tertinggal lagi, itu pun tidak najis juga. Bukan sekadar air, makanan ataupun lain-lain benda pun tidak najis juga. Kalau kena tubuh dia ke mana-mana tempat, kain ke apakah, tidak menajiskan. Makanan pun tidak menajiskan. Itu ada hadis daripada Aisyah. Aisyah kata, lepas orang bawa makanan kepada dia, dia duduk tengah sembahyang pada ketika itu. Bila selesai dia sembahyang, dia makan. Padahal dia tengok kucing makan tadi. Bila dibawa kepada dia tu, lepas tu dia makan. Lepas tu dia cerita pula. Nabi SAW dulu pun buat begitu juga. Inilah ceritanya. Begitu ramai ulama yang mengatakan tidak najis tu sisa kucing, minuman ke ataupun makanan. Bahkan inilah pendapat jumhur ulama. Inilah pendapat majoriti ulama. Menurut satu riwayat daripada Muhammad juga begitu. Jadi Abu Yusuf disebut Muhammad, maksudnya Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani juga berpendapat begitu. Maknanya tidak najis. Kenapa disebutkan mereka ni lebih daripada orang lain ni? Sebab guru mereka, yakni Imam Abu Hanifah, mengatakan makruh. Tapi anak-anak murid dia tak ikut dia. Ini menunjukkan anak-anak murid tokoh-tokoh besar ni, kan imam-imam besar ni, bukan dia ikut membuta tuli begitu, tidak. Mereka pun kuat juga, alim juga. Banyak perkara mereka tak ikut tu guru tu. Mereka tak ikut tu guru tu. Contohnya dalam masalah ni, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, berdasarkan satu riwayat lah daripada dia. Abu Yusuf memang berpendapat memang tidak najis, tidak makruh pun guna tu. Sebabnya guru mereka kata begitu. Sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahidi di dalam syarah Mukhtasar Al-Quduri. Kitab Quduri ni kitab penting lah mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Itu kitab permulaan fiqh. Kalau dalam kalangan Hanafi, kitab Quduri ni kitab permulaan lah. Tapi ini dah syarah dia lah. Macam Al-Ghayah wa Taqrib tu syarah dia macam Fathul Qarib. Kalau kitab fiqh Syafi'i ni, tempat kita ni itulah yang orang pakai. Jadi ni oleh kerana berkenaan dengan tokoh dalam mazhab Hanafi ni, dalam kitab mereka lah, iaitu dalam syarah Mukhtasar Al-Quduri. Itu.
dan At-Tahawi. Imam Tahawi juga bermazhab Hanafi. Walaupun asalnya bermazhab Syafi'i. Dia bertukar mazhab. Dia tukar mazhab. Bolehkah begitu? Bolehlah. Banyak ada contohnya. Termasuk Imam Tahawi. Dulu dia Syafi'i. Lepas tu dia Hanafi. Demikian tersebut di dalam At-Ta'liqul Mumajjad. At-Ta'liqul Mumajjad. Ini ta'liq terhadap Muwatta' Imam Malik yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muwatta' Imam Malik itu banyak riwayat, berdasarkan riwayat orang tu begini, orang ni begini. Jadi tidak sama Muwatta' itu. Berbeza kandungannya, tertibnya berbeza. Muwatta' riwayat Maslamah lain, Muwatta' riwayat Abdullah bin Yusuf lain. Jadi Muwatta' yang umumnya digunakan tersebar dalam masyarakat ini adalah Muwatta' berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Gitu ya. Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Itulah yang masyhur, yang popular. Tetapi anak murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini, dia pergi belajar juga dengan Imam Malik. Bahkan dia menerima Muwatta' Imam Malik. Tetapi kandungannya berbeza daripada Muwatta' Imam Malik yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Kerana di dalam kitab Muwatta' Imam Muhammad, dipanggil Muwatta' Imam Muhammad. Sebenarnya Muwatta' Imam Malik lah juga asalnya. Jadi dia pendapat-pendapat Imam Malik, fatwa-fatwa Imam Malik, banyak dalam tu tak ada. Seperti dalam Muwatta' Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Dalam tu tak ada. Dia buat. Bahkan pada banyak tempat dia bawa masuk pula pendapat guru lama dia, iaitu guru dia Imam Abu Hanifah. Ada pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Dan dia bagi pendapat dia sendiri tentang sesuatu masalah tu. Itu bezanya Muwatta' Imam Muhammad daripada Muwatta' Imam Malik yang biasa tu. Jadi kita yang belajar di India, di Pakistan, memang belajar kedua-dua Muwatta' itu. Muwatta' Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi pun belajar, dan Muwatta' Imam Muhammad. Yang ini Muwatta' Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Itu pun kita belajar juga kedua-duanya. Sebab apa? Muwatta' Imam Muhammad itu kecenderungannya lebih kepada Hanafi. Walaupun asas riwayatnya itu daripada Imam Malik, tapi dia menyatakan pendapat dia sendiri dan pendapat guru lama dia, iaitu Imam Abu Hanifah. Bezanya ialah kita boleh dapat dalam Muwatta' Imam Muhammad itu tiga sumber, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Muhammad itu sendiri. Itu berbezanya daripada Muwatta' Imam Malik. Baik, saya nak tunjuklah mungkin kepada sahabat-sahabat kita, peserta-peserta sekalian, kitab-kitab itu. Sebab memang saya mengajar pun Darul Kautsar kepada pelajar-pelajar daurah. Saya mengajar pun ni Muwatta' Imam Muhammad. Muwatta' Imam Muhammad. Ni Muwatta'ul Imam Malik. Muwatta' Imam Malik, meninggal dunianya Imam Malik 179. Riwayat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Berdasarkan riwayat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ni anak murid Imam Abu Hanifah. Bersama-sama dalam ni ada At-Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'i Muhammad. Ta'liqul Mumajjad ni kalau kita tengok dalam dia ni ni yang di bawah ni. Yang di bawah ni ni Muwatta' Imam Muhammad di atas. Yang di bawah ni At-Ta'liqul Mumajjad. Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'il Imam Muhammad.
ataupun ala muwatta'i Muhammad. Ini karangan siapa? Syarah lah, macam syarah lah ta'liq ni. Syarah Al-Allamah Abdul Hayy Al-Laknawi. Abdul Hayy Al-Laknawi ni seorang tokoh ulama hadis di India. Zaman dahulu, lama dah dia ni. Di tempat saya pernah belajar di Lucknow dulu. Laknawi itu, Lucknow itulah. Dia tu pun orang yang di situ juga. Seorang yang sangat alim. Walaupun meninggal dunia ketika masih terlalu muda. Dalam sejarahnya, katanya diberi racun. Dia terkena racun. Umur 38 tahun, sekitar tu dia meninggal dunia. Begitupun banyak bukan main karangan dia. Dan banyaknya dia mengarang dalam bahasa Arab. Mengarang dalam bahasa Arab. Termasuklah salah satu jasa dia, sumbangan dia ni, At-Ta'liqul Mumajjad. Di dalam At-Ta'liqul Mumajjad disebutkan begitulah. Itulah kitabnya. Adapun Muwatta' yang biasa, ini. Kalau kita tengok di sini, ini syarah Syekh Zakaria, Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Ni karangan Syekh Zakaria. Juga orang India. Dia tinggal di Saharanpur. Ni lepas tu yang baru ni, yang sekarang ni, yang terkini ni, bersama-sama dengan ta'liq Al-Ustaz Ad-Doktor Taqiyuddin An-Nadwi. Dr. Taqiyuddin Nadwi ni pun orang India juga. Jadi dia buat tambahan. Ni Muwatta' yang dipakai dalam syarah ni, ni Muwatta' berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi, orang Andalusia, ataupun sekarang dipanggil Spanyol, orang Spain, Spanyol. Ni Muwatta' ni. Berbeza ni Muwatta' ni daripada Muwatta' Imam Muhammad. Ni yang di atas ni. Haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah. Ini berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Anak Yahya itu meriwayatkan daripada ayahnya Yahya, namanya Ubaidullah. Wa haddatsani an Malik ni, siapa kata? Anak kepada Yahya itu, iaitu Ubaidullah. Dia kata, dia meriwayatkan kepada saya. Dia tu siapa? Ayah dia lah, iaitu Yahya. Daripada Malik. Dia berdasarkan nuskha ni, dalam setengah-setengah nuskha dia terus Malik terus. An Malik annahu balaghahu. Tak ada wa haddatsani. Kalau begitu berarti Yahya bin Yahya yang meriwayatkan daripada Malik. Kalau begini, wa haddatsani begini, seperti dalam kitab ni, maksud yang kata begini mula-mula di permulaan sanad itu, ni haddatsani Yahya an Malik. Ni anak kepada Yahya, iaitu Ubaidullah namanya. Ubaidullah bin Yahya. Macam di sini, haddatsani Yahya an Malik. Yahya tu ayah dia lah. Siapa yang kata haddatsani tu? Ubaidullah. Ni nuskha Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Baik, kita tengok balik sini. Inilah At-Ta'liqul Mumajjad ala Muwatta'i Muhammad. Dia ni buat syarah macam-macam lah. Syarah Nurul Anwar, kitab usul fiqh dalam mazhab Hanafi, syarah Wiqayah, kitab fiqh dalam mazhab Hanafi, semua dia ada syarah. Ini Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Para ulama Hanafiyah pula berpendapat sisa kucing di samping ada hukum makruh. Sisa kucing suci di samping ada hukum makruh. Ini ulama-ulama lain lah yang mengikut imam yang paling utama dalam mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Hanifah sendiri, berpendapat sisa kucing itu suci tetapi di samping makruh. Jadi yang makruh tu suci lah juga. Tapi makruh supaya orang-orang kita makan budu dan sebagainya, kalau di Kelantan ni lah yang jauh-jauh tu, di Indonesia mana tu saya tak pastilah ada ke tidak budu. Kalau di Kelantan ni pun tidak semua juga makan. Jadi hukumnya makruh. Suci ke? Suci lah, sebab itu boleh makan. Tetapi di samping ada hukum makruh. Begitu juga dengan benda-benda lain yang berbau busuk lah.
Gitulah kira-kira. Dalil dan hujah bagi golongan yang mengatakan sisa kucing suci tanpa ada sebarang hukum makruh ialah hadis-hadis dalam bab ini. Mana hadis-hadis dalam bab ini bukan hadis Kabisyah ini saja. Mana-mana hadis lah yang Imam Tirmidzi kata wa fil bab an Aisyah, Abi Hurairah dan lain-lain, itu mana-mana hadis yang berkenaan dengan ni yang menunjukkan sisa kucing itu suci. Itu semua dalilnya. Pendapat mereka lah yang benar dan tepat dalam masalah ini. Itulah yang tepatnya. Alasan golongan Hanafiyah. Baik. Saya dah baca tu, saya mula dah tu, saya nak orang lain lah pula baca. Siapa boleh baca silakan. Siapa boleh baca silakan. Saya nak dengar lah pula. Siapa nak baca? Silakan. Daripada sini ya. Tadi orang yang kata suci ni alasan orang Hanafi, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia lah yang mana sependapat dengan dia. Adapun Abu Yusuf apa? Abu Yusuf anak murid dia juga. Ya. Siapa ni? Saya Cikgu Rashid ni. Ya. Baru. Ya. Nak baca? Silakan. Bismillah. Alasan golongan Hanafiyah ialah memang hadis-hadis bab ini menunjukkan kesucian sisa kucing. Perintah membasuh bekas yang dijilat oleh kucing airnya. Demikian juga perintah membasuhnya sebanyak 7 kali pula secara zahirnya menunjukkan kenajisan sisa kucing. Kerana itulah mereka mengatakan ada hukum makruh juga pada sisanya. Sebagai beramal dengan kedua-dua macam hadis tersebut, Orang-orang yang tidak bersetuju dengan pandangan mereka pula berkata, perintah membasuh bekas yang dijilat oleh kucing airnya itu tidak sabit, tidak sahih. Perintah membasuh bekas yang dijilat kucing yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam bab yang lalu pula bukanlah sabda Nabi SAW. Bahkan ia adalah sesuatu yang mudraj, sisipan perawi. Ya. Kalau kita ikuti kan, ada setengah-setengah hadis tu menunjukkan ada perintah lah membasuh bekas yang dijilat oleh kucing itu. Jadi nampaknya macam perintah Nabi supaya membasuh bekas yang dijilat oleh anjing lah juga. Bekas air yang airnya tu dijilat oleh anjing, perlu basuh. Jadi ada hadis-hadis yang seperti itu. Jadi sebab itulah mereka kata mereka tak mahu tinggal hadis itu, pakai hadis itu dan juga hadis ini. Hadis ini menunjukkan suci. Hadis itu jadi mereka ambil untuk menyatakan makruh, menunjukkan makruh tu. Jadi dia ambil kira hadis tu. Antaranya ialah hadis dalam bab yang lalu. Ni kalau kita ingat dalam bab yang lalu ni, di bawah bab su'ri al-kalbi, su'ril kalbi. Di sini. Bab maja'a fi su'ril kalbi. Bab 68 sebelum ini. Masing-masing daripada kita rasanya dah ada nota ni. Bab sisa jilatan anjing. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok di sini. Ni di bawah hadis 91 ni ada komentar Imam Tirmidzi. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Setelah dia sebut begini, lepas tu dia sebut wa qad ruwiya hadzal hadith min ghairi wajhin an Abi Hurairah. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah bukan hanya dari satu saluran daripada Nabi SAW, sama seperti kandungan di atas lah. Maknanya walam yuzkar fihi idza walagat fihi al-hirrah, tapi tidak ada disebut di dalamnya apabila kucing menjilat air di dalam bekas itu, ghusila marrah, dibasuh sekali. Sebab dalam riwayat di atas ni ada sebut tambahan ni. Imam Tirmidzi kata dalam banyak saluran riwayat daripada Abu Hurairah tak ada sebut yang ni.
Dia setakat tu je, setakat yang ni. Au ukhrahun nabit turab, setakat itu. Wa idza walaqat fihi al-hirrah ghusila marrah. Apabila bekas air itu dijilat oleh kucing, dibasuh sekali. Kalau anjing 7 kali, kalau dijilat oleh kucing perlu dibasuh sekali. Jadi ini zahirnya nampak macam masih sabda Nabi SAW. Padahal kalau berdasarkan saluran-saluran riwayat yang lain, berdasarkan saluran riwayat ni ada sebut. Berdasarkan saluran-saluran riwayat yang lain juga daripada Abu Hurairah, bahagian akhir ni tak ada sebut. Jadi sebab itu ulama kata bahagian akhirnya sebenarnya sisipan perawi, tambahan perawi. Siapa perawi yang menambahkan begitu? Abu Hurairah. Jadi dia tidak sebut suatu perkataan yang menampakkan ini tambahannya, sehingga mengelirukan pembaca yang tidak mahir, tidak menyemak lagi bahawa ini juga termasuk dalam sabda Nabi. Kalau begitu, Nabi suruh basuh juga. Kalau suci betul-betul tanpa makruh, tak perlu basuh dah. Ini suruh basuh ni mana ada sesuatu lah tu. Daripada sinilah mereka ambil hukum makruh itu di samping sucinya. Daripada inilah, hadis-hadis seperti inilah. Tapi jumhur ulama kata ini sisipan perawi, kita tak boleh pakai. Ini tambahan Abu Hurairah yang Nabi katanya setakat ni saja. Jadi yang ni termasuk dalam pendapat dia. Pendapat dia. Lebih cermat lah kalau basuh tu. Tetapi nak kata perlu basuh kerana najisnya, kerana disebutkan bersama anjing ni, cerita anjing ni, jadi mereka faham najis lah sebab anjing tu pun najis, jadi ini pun najis jugalah. Cuma basuhannya itu tidak perlu banyak kali seperti kalau dijilat oleh anjing, kata mereka. Tapi bagi jumhur ulama, mereka kata ini sisipan perawi. Jadi sisipan perawi itu berarti itu pendapat peribadinya lah. Kita tak boleh kata arahan daripada Nabi. Kalau arahan apa? Arahan dia lah. Arahan sahabat, kita tidak terikat dengan mana-mana pendapat sahabat. Sahabat lain perlu dilihat juga. Misalnya hadis yang kita baca sekarang, Abu Qatadah. Abu Qatadah berpendapat tak ada apa pun, tak perlu basuh pun. Gitu. Baik, teruskan. Siapa tadi yang baca tadi? Cikgu Rashid saya. Cikgu Rashid daripada mana ya? Bandar Baru Kedah. Oh, Bandar Baru Kedah ya. Silakan. Mulla Ali Al-Qari setelah mengemukakan beberapa hadis di bawah bab ini di dalam Mirqat berkata, adapun hadis dibasuh bekas yang dijilat anjing airnya sebanyak 7 kali dan sebanyak 1 kali kerana dijilat kucing, maka ia mudraj. Kata-kata Abu Hurairah telah termasuk, ini tersisip ke dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baihaqi dan lain-lain, walaupun ia tersembunyi kepada At-Tahawi. Kerana itulah beliau, At-Tahawi berpendapat sisa kucing makruh hukumnya sebagai makruh tahrimi. Baik. Kemudian sekejap ya. Jadi Mulla Ali Al-Qari ini salah seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Mirqat itu syarah Mishkat. Mulla Ali, syarah yang dibuat olehnya lah. Syarah Mishkat, Mulla Ali Al-Qari. Dia pun kata itu mudraj. Bahagian akhir yang kita tunjuk tadi itu mudraj. Mana sisipan perawi. Itu kata-kata Abu Hurairah telah termasuk ke dalam hadis itu sehingga mengelirukan ramai orang. Jadi ramai yang mengatakan itu sabda Nabi. Jadi Baihaqi juga kata begitu. Baihaqi juga kata itu mudraj. Jadi hadis yang saya tunjuk tadi dalam bab yang lalu, kita telah bincang dah, itu termasuk dalam hadis mudraj. Termasuk dalam hadis mudraj. Hadis mudraj ini kita kena tengoklah bahagian mana. Dia tidak semua sekali itu kata-kata perawi, sebahagiannya kata-kata Nabi. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu, sama ada di akhir, di tengah atau di awal, itu merupakan sisipan perawi. Sisipan perawi ini boleh jadi sahabat, boleh jadi perawi di bawah daripada sahabat lagi, boleh jadi semuanya termasuk dalam mudraj.
Tetapi At-Tahawi dia kata tidak. Dia kata itu termasuk dalam sabda Nabi. Inilah kata Mullah Aliul Qari kata walaupun ia tersembunyi kepada At-Tahawi. Tahawi ni imam besar lah juga. Imam Tahawi itu akidah Tahawiyah tu kan, akidah Tahawiyah, akidah salaf itu karangan dia lah, karangan Imam Tahawi ni. Kemudian dia ada dia ulama hadis besar lah, Ma'anil Athar, dengan syarah Ma'anil Athar. Lepas tu Mushkilul Athar, syarah Mushkilul Athar, itu adalah peninggalan dia, kitab dia yang sangat istimewa lah. Kalau Mushkilul Athar itu, syarah Mushkilul Athar itu memang hebatlah kitab. Jadi At-Tahawi dia kata tidak, itu kata-kata Nabi, bukan kata-kata Abu Hurairah. Kerana dia anggap itu kata-kata Nabi juga, dia berpendapat sisa kucing makruh hukumnya sebagai makruh tahrimi, bukan makruh tanzihi dah, makruh yang berat. Dengan sebab itu kalau boleh bekas yang dijilat, air yang dijilat dah, sisa kucing itu jangan kita gunalah kalau bagi dia lah, bagi sebab makruh tahrimi. Makruh tahrimi ni kurang molek lah, walaupun tidaklah sampai ke peringkat haram, tidaklah najis, hukum najis tu tidak, tetapi makruh tahrimi. Teruskan baca lagi. Silakan baca lagi Cikgu Rashid. Ya. Kemudian Mullah Ali Al-Qari berkata lagi seterusnya, adapun hadis yang masyhur di kalangan orang ramai bahawa Nabi SAW telah memotong bahagian kain baginda yang ditiduri kucing, maka tiada asalnya. Ini ada setengah-setengah orang tu dia kata dia pegang dengan ni lah, dia kata kucing ni kalau bersentuh dengan kita tak boleh. Bahkan kalau bulu dia tu tertanggal dan kena kain kita buat sembahyang tak boleh. Tak sah, jadi najis. Ada yang kata begitu. Apa alasannya? Sebab dia kata ni, sebab Nabi telah memotong bahagian kain baginda yang ditiduri kucing. Itu sebenarnya tidak berasas. Tiada asalnya, tak ada hadis yang sahih. Itu hadis yang maudhu' sebenarnya, tak betul itu. Tak ada macam tu. Ya. Cuma kalau bulu kucing yang tertanggal itu daripada tubuh dia tu, kalau kena kain kita dan kita buat sembahyang, itu tidak sah sebab najis. Memang ada itu pendapat setengah-setengah ulama, terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat tu. Tapi hadis ini tidak boleh dijadikan alasan. Tidak boleh dijadikan alasan. Tidak boleh dijadikan alasan. Sebab apa? Sebab itu termasuk dalam bab lain. Itu termasuk dalam bab sebahagian daripada binatang yang tidak halal dimakan, bila tertanggal daripada dia jadi najis. Bukan anggota ataupun sebahagian daripada binatang yang tidak dapat dimakan. Yang dapat dimakan pun tak boleh apabila tertanggal semasa hidupnya. Contohnya kita kata orang-orang Arab yang Badui, kadang-kadang dia potong kibas tu kan, dia ada lemak dia macam di punggung dia tu ada lemak, dia potong hidup-hidup tu. Lepas tu dia ambil goreng ke, bakar ke, panggang ke, maka itu tak boleh. Sebab apa? Termasuk dalam najis. Dia terpotong semasa hidupnya. Begitu juga kalau terkena apa-apa lah, dilanggar ke apa ke, kambing ke putus kaki dia. Semasa dia masih hidup. Itu tak boleh makan najis. Sebab terpisah semasa dia hidup. Kalau setelah dia mati, kita sembelih, kita potong, itu lain. Semasa dia hidup. Jadi kita tak boleh ambil bahagian tu. Tapi kalau setelah kita sembelih lain, itu yang boleh dimakan. Kalau yang tidak boleh dimakan, semasa hidup dia kalau tanggal,
itu najis. Itu salah satu pendapat yang masyhur juga dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh. Tapi bukan semua mazhab lah kata begitu. Kalau ada orang kucing, bulu kucing ada dekat kain dia tak ikut mazhab Syafi'i, dia tak ikut pendapat tu, tak ada jadi masalah pun sebenarnya. Tak ada jadi masalah pun. Iyalah kalau nak lebih cermat lagi, oleh kerana ada yang kata tak boleh, kita tak usahlah, kena jagalah. Begitulah yang lebih baik. Lebih baik. Itu sebab ia binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi kalau kambing, bulu dia tercabut semasa dia itu tidak najis sebab ia boleh dimakan, halal dimakan. Halal dimakan. Cuma kalau anggota dia, kaki dia ke terpotong semasa dia masih hidup, itu lain. Tak boleh makan, tak boleh basuh, goreng ataupun buat sup, tak boleh lah. Kalau sekadar bulu dia tu tidak najis. Binatang yang tidak halal dimakan macam kucing, kalau terpisah itu najis. Mengikut pendapat mereka lah. Itu Imam Bukhari ada buat dalam tajuk bab dia dalam Bukhari. Bagi Imam Bukhari itu tidak najis. Buktinya dia kata gading gajah. Dia buat gading gajah tu Nabi SAW sikat dia tu, sisir dia tu adalah daripada gading gajah. Gading gajah tu kan tidak boleh dimakan. Daging dia tu tidak halal dimakan. Jadi sama ada semasa hidup ke, kalau terpisah daripada dia tu tak boleh lah kalau mengikut kaedah tadi. Tapi Nabi sendiri guna, ini menunjukkan boleh. Gading gajah tu orang ambil semasa dia hidup. Menunjukkan boleh. Begitu juga bulu kucing lagilah boleh. Kalau gading tu, sebab Nabi juga dia sikat rambut, jadi dia guna minyak rambut. Bila minyak rambut basah kena tu. Jadi di situlah Imam Bukhari dan orang-orang lain dalam mazhab lain mengatakan tak jadi masalah. Tidak najis pun. Cuma macam saya kata tadilah, kalau kita nak lebih cermat, oleh kerana ada orang yang berpendapat gitu, kita jagalah. Cuma susahlah. Kalau gading, tak boleh pakai lah kalau macam tu. Najis lah. Sebab ia binatang yang tidak boleh dimakan. Gitu. Itu dari segi fiqh lah, dari segi fiqh ya. Dari segi hadis ini tidak sahih. Tak boleh dibuat alasan di sini ya. Baik, teruskan. Apa ni Cikgu Rashid tadi, teruskan baca. Maulana, boleh saya bertanya tak? Silakan. Sebelum saya teruskan tu. Teruskanlah. Baik lagi. Nanti Di kemudian dalam Naihul Awsar pula, Nailul Awtar. Di dalam Nailul Awsar pula, Asy-Syaukani berkata, hadis bab ini menunjukkan dengan jelas tentang tidak najisnya bekas air yang dijilat kucing airnya. Umum hadis yang menunjukkan kenajisan sisa binatang buas perlu ditakhsiskan dengan hadis-hadis bab ini. Semata-mata adanya perintah membasuh sebanyak 7 kali tidaklah bererti ia najis, kerana tiada kemestian antara najis dan membasuhnya sebanyak 7 kali. Ini apa ni, kata Asy-Syaukani ya. Jadi kalau adalah hadis bab ini menunjukkan dengan jelas tentang tidak najisnya bekas air yang dijilat kucing airnya. Jadi bekas tu tidak najis. Airnya pun sama. Ada hadis-hadis yang menunjukkan sisa binatang buas. Sebab Nabi kata al-hirru sabu'. Kucing tu juga termasuk dalam sabu'. Sabu' ni binatang buas lah. Ada dalam setengah-setengah hadis tu menunjukkan sisa binatang buas, sabu' atau sibak, jamaknya, perlu dibasuh. Jadi maknanya umum hadis itu perlu ditakhsiskan. Hadis ini mentakhsiskan, yakni mengecualikan kucing daripada binatang-binatang yang lain. Kerana kucing boleh. Kalau binatang-binatang yang lain itu perlu dibasuh. Kalau kita nak terima pun hadis-hadis itulah yang umum itu, kalau kita nak terima. Tapi banyak pula hadis yang lain menunjukkan tidak khusus dengan kucing saja. Rimau ke, beruang ke, kalau dia pergi minum air di suatu tempat tu tidak najis juga.
Tidak najis juga. Itu ada dalam hadis yang lain lah. Jadi semata-mata adanya perintah membasuh 7 kali tidaklah berarti ia najis. Kalau untuk binatang buas yang lain lah selain daripada anjing. Tapi bagi orang yang mengatakan anjing itu pun tidak najis, mereka pun alasan kata beginilah. Suruh basuh sebanyak 7 kali tidaklah berarti ia najis. Kerana tiada kemestian antara najis dan membasuhnya sebanyak 7 kali. Boleh jadi itu, kalau mazhab Malik, Imam Malik dia kata itu perintah Nabi supaya basuh itu termasuk dalam amrun ta'abbudi. Oleh kerana Nabi suruh buat begitu, kita buat gitulah. Tapi ia tidak menunjukkan najisnya, kata mereka lah. Jadi Asy-Syaukani ni pun, oleh kerana Syaukani ni dia orang yang bebas mazhab ni. Dia tidak terikat dengan mazhab lah. Kalau kita kata termasuk dalam ahlul hadis, maka kadang-kadang pendapat dia tu kita tengok macam mazhab Malik. Kadang-kadang pendapat dia macam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang pendapat dia macam pendapat orang tu pula. Kebetulan lah dia sendiri tu dia memang hebat, seorang yang tokoh. Seorang tokoh yang boleh berijtihad dia sendiri. Jadi ada pendapat dia sendiri. Kalau di sini nampaknya dia isyarat kepada anjing itu basuh 7 kali itu. Sebab binatang lain kalaupun diterima sebagai menajiskan sisa dia tu tidaklah sampai kena basuh 7 kali. Gitu. Teruskan Cikgu Rashid lagi, teruskan. Ad-Daraqutni telah mengemukakan satu hadis riwayat Abu Hurairah. Kata beliau, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hiyadil lati takunu baina Makkah wal Madinah faqila innal kilaba was-saba'a taridu 'alaiha faqala laha ma akhadhat fi butuniha wa lana ma baqiya syarabu wa tahur. Laha ma akhadhat fi butuniha wa lana ma baqiya syarabun wa tahur. Begitu bacanya. Teruskan. Faqala laha ma akhadhat fi butuniha wa lana ma baqiya syarabu wa tahur. Syarabun wa tahur. Syarabun wa tahur. Wa tahurun. Teruskan. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kolam yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kata orang, sesungguhnya anjing-anjing dan binatang-binatang buas selalu datang kepadanya. Maka baginda bersabda, air yang diminumnya telah pun berada di dalam perut-perutnya. Untuk kita pula sisanya sebagai air minuman dan bahan untuk bersuci. Kita boleh gunalah maksudnya. Kita boleh guna. Teruskan. Boleh baca lagi? InsyaAllah dah boleh. Teruskan. Asy-Syafi'i, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi di dalam Al-Ma'rifah pula meriwayatkan satu hadis di mana beliau iaitu Al-Baihaqi berkata, hadis itu mempunyai beberapa sanad, jika sebahagiannya digabungkan dengan sebahagiannya lain, niscaya ia boleh menjadi kuat. Lihat lafaznya di bawah ini. Ana tawadda'u bima afdalatil umuru faqala na'am wa bima afdalatis saba'u kulluha. Siba. Afdalatis siba'u kulluha. Bermaksud, bolehkah kita berwuduk dengan air sisa himar? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Dengan air sisa semua binatang buas juga boleh. Baca lagi. Ad-Daraqutni dan lain-lain juga meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar. Katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfariha fasara lailan asfarihi fasara lailan famarru ala rajulin jalisin inda maqratin lahu wa hiya
wa hiya al-hawdul ladzi yajtami'u fihi al-ma' faqala Umaru aw laghatis saba'u Awalagat. aw laghatis siba'u alaika al-lailata fi maqra ni nikah Maqratik. Gitu. maqratika faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Wasallam. ya sahibal maqrati la tukhbirhu hadza mukallafun Mutakallif. mutakallafun laha ma hamalat fi butuniha walana ma baqiya syarabun wa tahurun. Mutakallif tadi ya. Teruskan. Mutakallifun laha ma hamalat fi butuniha walana ma baqiya syarabun wa tahurun. Teruskan. Bermaksud pernah dalam salah satu perjalanan Nabi SAW berjalan pada waktu malam. Kebetulan mereka lalu dekat seorang lelaki yang sedang duduk di sebelah kolamnya. Lalu Umar bertanya, apakah malam tadi binatang-binatang buas datang minum di kolammu ini? Mendengar pertanyaannya, Nabi SAW lantas bersabda kepadanya, wahai empunya kolam, tidak perlulah engkau menceritakan orang ini mengada-ngada. Apa yang diminum binatang-binatang buas itu telah pun berada di dalam perutnya. Untuk kita pula, apa yang tinggal sebagai minuman dan bahan buat bersuci. Teruskan. Semua hadis-hadis ini menunjukkan kesucian sisa yang diminum oleh binatang-binatang buas. Demikianlah tersebut di dalam Nailul Awtar. Nailul Awtar. Nailul Awtar. Dalam bab ini Malik menganggap ini teks yang asal. Habis dah. Okay. Jadi Nailul Awtar itu nama kitab karangan Asy-Syaukani. Ini Asy-Syaukani. Baiklah. Tadi kita dah baca tadi, tengok. Asy-Syafi'i, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi di dalam Al-Ma'rifah pula. Selalu kita sebut kalau dalam syarah-syarah kita bertemu Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi atau rawal Baihaqi fil Ma'rifah. Al-Ma'rifah. Dia sebut gitu. Bukan nama kitab dia tu begitu. Ini ringkasan. Nama kitab dia itu ialah Ma'rifatus Sunan wal Athar. Jadi untuk ringkas biasalah dia guna Al-Ma'rifah. Jadi alif lam ni al tu Al-Ma'rifah. Alif lam iwad, ganti kepada yang dibuang itu. Itu kaedahnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, baca kitab, begitulah. Kita tak sebut nama kitab itu semua sekali. Kita sebut sebahagiannya. Bila sebut sebahagian, nama yang sebahagian itu tak ada asalnya alif lam itu, tapi dimasukkan alif lam untuk mengisyaratkan kepada ada lagi yang dibuang selepasnya. Jadi Ma'rifatus Sunan wal Athar disebut Al-Ma'rifah saja. Jadi Al-Ma'rifah itu kitab itulah, Ma'rifatus Sunan wal Athar. Bukan nama kitab yang lain, nama Al-Ma'rifah saja, bukan begitu. Itu kena fahamlah sebagai peringatan kepada orang yang baca syarah-syarah hadis. Biasanya di dalam, bukan syarah hadis saja, dalam kitab mana-mana pun untuk ringkas ni dia sebut begitu. Dia sebut begitu. Jadi ini semua menunjukkan binatang buas yang lain pun sisa dia tu tidak najis. Tidak najis. Tak kira lah apa-apa pun. Inilah hadis-hadisnya. Ataupun binatang yang tidak halal dimakan seperti himar, keledai itu, sisanya itu pun boleh lagi kita guna. Bukan kucing saja. Kalau kucing itu lebih-lebih lagi lah. Kucing itu lebih-lebih lagi lah boleh. Jadi wabima afdalatis siba' kulluha, semua binatang-binatang buas. Tak kira lah apa pun. Boleh. Dan itu boleh dijadikan sebagai
hujah juga. Sebab itu Baihaqi kata hadis itu mempunyai beberapa sanad. Jika sebahagiannya digabungkan dengan sebahagian yang lain, nescaya ia boleh menjadi kuat. Bila jadi kuat, kita boleh buat hujah lah. Boleh buat hujah lah. Baik. Seterusnya, habis dah nota di situ, kita pergi kepada nota seterusnya. Jadi nota seterusnya ni, dia berkait dengan yang mana sini? Malik menganggap elok hadis ini, iaitu daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Itu. Jadi hadis ni lah hadis yang kita baca ni, riwayat Malik ni, iaitu hadis Ishaq. Imam Malik kata hadis ini elok. Elok. Jadi apa maksud dia tu? Dia kata elok tu, jayyid itu. Jawwada itu, jawwada. Jawwada kalau sifat jadi jayyid. Apakah makna Imam Malik menganggap elok hadis itu? Menganggap elok tu dia menganggap hasan ke hadis itu, menganggap sahih ke atau macam mana? Ni kita ada nota di sini 829. Kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca pula silakan. Siapa nak baca pula? Orang lain pula. Di sini nota 289. 829. Silakan. Siapa nak baca? Saya baca Maulana. Siapa ni? Ramli. Ramli daripada mana ni? Daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, ya. Silakan. 829. Maksudnya ialah Malik mensahihkan hadis ini dan beliau menganggapnya elok. Kata Az-Zailai di dalam Nashbu Ar-Rayah, ia diriwayat. Sod, Kalau SH itu bagi saya sod. Nashbu Ar-Rayah. Ya. Ia diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak dan beliau mengatakan hadis ini telah disahihkan oleh Malik dan beliau berhujah dengannya di dalam Muwatta'nya. Bukhari dan Muslim juga bersaksi bahawa Malik adalah pemutus tentang hadis-hadis orang-orang Madinah. Oleh itu, semestinya kita merujuk kepada hadis ini berkenaan dengan kesucian kucing. Syekh Taqiyuddin di dalam Al-Imam pula berkata, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Mandah di dalam sahih mereka berdua. Tetapi Ibnu Mandah berkata, Humaidah dan makciknya Kabsyah tidak diketahui ada meriwayatkan hadis-hadis lain selain hadis ini. Mereka berdua majhul dan hadis ini tidak sabit melalui mana-mana saluran sekalipun. Kata Syekh Taqiyuddin selanjutnya, jika kedua orang perawi itu tidak diketahui melainkan melalui hadis ini, maka mungkin sekali orang-orang yang mensahihkannya bergantung kepada riwayat Malik daripada mereka. Lantaran Malik itu sangat terkenal dengan ketelitiannya. Demikian kata Az-Zailai di dalam Nashbu Ar-Rayah. Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhis mengkritik Al-Talkhis mengkritik pandangan Ibnu Mandah itu dengan berkata, pandangan Ibnu Mandah bahawa tidak diketahui mereka berdua, Humaidah dan makciknya Kabsyah, meriwayatkan hadis selain hadis ini adalah tidak benar. Kerana Humaidah ada meriwayatkan satu hadis lain berhubung dengan Tashmitul Atis. Tashmitul Atis ini maknanya menjawab Alhamdulillah yang diucapkan oleh orang yang bersin. Apabila orang tu bersin kan, seseorang tu bersin, dia kata Alhamdulillah. Jadi kita pun kata Yarhamukallah. Kita kata Yarhamukallah itu maksudnya tashmit al-atis. Kata Yarhamukallah kepada orang yang kata Alhamdulillah. Mana orang tak kata Alhamdulillah, kita tak kata apalah.
Kalau dia kata alhamdulillah selepas dia bersin, disunatkan berdasarkan sekian banyak hadis, kita kata kepadanya sebagai doa lah, yarhamukallah, semoga engkau dirahmati Allah. Itu kata-kata tu dipanggil tashmitul atis. Jadi berhubung dengan tashmitul atis ni ada juga dia riwayat dia. Teruskan. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau bahkan ada meriwayatkan hadis yang ketiga. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Ma'rifah. Sekejap. Jadi ini semua ni kan ringkas ni. Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talkhis. Ni ringkas macam tadilah yang saya sebut tadi. Apa tadi dia sebut dalam nota sebelum ni. Ni Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah ni Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ini karangan Baihaqi. Baik. Ni Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talkhis. Ni. At-Talkhis ini ringkasan kepada At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadithi Ar-Rafi'i Al-Kabir. Panjang nama dia. At-Talkhisul Habir. Ini kitab takhrij. Kitab takhrij bagi kitab Rafi'i. Imam Rafi'i. Jadi hadis-hadis yang ada dalam kitab tu dia takhrijkan. Dalam kitab tu lah. Jadi ini sekali lagi ringkas. Jadi bila kita ingat baca yang ringkas ni, jangan kita ingat setakat ini saja. Alif lam ni menunjukkan ada sesuatu yang dibuang selepasnya. Alif lam iwab namanya. At-Talkhisul Habir, At-Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Itu nama penuhnya. Sama juga ni kan disebut tadi, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Ma'rifah. Di dalam Al-Ma'rifah ni bukan Ma'rifatus Sunan wal Athar tadi. Yang tadi karangan di Baihaqi, Ma'rifatus Sunan wal Athar lah kalau kata Ma'rifah, kitab dia. Kalau Abu Nuaim ni, Al-Ma'rifah ni maksudnya Ma'rifatus Sahabah. Itu maksud Al-Ma'rifah. Ma'rifatus Sahabah. Jadi alif lam ni ganti iwak kepada mudhafun ilaih yang mahzuf. Ma'rifatus Sahabah. Sahabah yang dibuang itu. Itu biasalah nama-nama kitab ni selalu disebut dengan nama ringkas. Dengan ringkas. Sebab tidak nak sebut semuanya kan. Begitulah cara. Jadi harap maklumlah tu. Jadi Hafiz Ibn Hajar membantah pendapat Ibnu Mandah. Ibnu Mandah tu masyhur. Seorang ulama yang hebat juga. Begitulah kadang-kadang dia ada pendapat dia tidak dipersetujui oleh orang lain. Biasalah begitu. Dalam dunia ilmu ni biasa. Teruskan. Berhubung dengan keadaan mereka berdua pula, selain Ishaq meriwayatkan hadis itu daripada Humaidah, anak Ishaq yang bernama Yahya juga turut meriwayatkannya. Yahya adalah seorang perawi siqah menurut Ibnu Ma'in. Kabsyah pula menurut sesetengah ulama seorang sahabiah, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika benar dia seorang sahabat, maka tidak menjadi apa-apa masalah kalau keadaannya tidak diketahui sekalipun. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Ini kata Hafiz Ibn Hajar lagi. Jadi Ibnu Mandah kenapa dia kata majhul? Sebab dia kata tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Kabsyah itu kecuali Humaidah. Dan mereka pula hanya ada ini saja hadisnya. Itu sebab jadi majhul. Kalau seorang sahaja yang meriwayatkan daripada seseorang perawi itu, masih lagi dia majhul, dikira majhul. Dia kena dua orang sekurang-kurangnya yang meriwayatkan daripada seseorang perawi itu, barulah perawi itu tidak dianggap majhul. Dan dua-dua itu orang yang kuat, orang yang boleh diterima lah riwayatnya. Barulah jadi tidak majhul. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata anak Ishaq perawi inilah yang bernama Yahya juga turut meriwayatkannya. Yahya ni perawi thiqah. Jadi kalau kita kata perawi tidak thiqah, tak boleh lah. Dua orang pun sebab dia tidak thiqah, ni dia thiqah. Menurut Ibnu Ma'in dia thiqah. Kemudian Kabsyah pula
menurut setengah ulama, dia ni sahabat. Bila sahabat? Kalau kita tak tahu pun, dia tu seorang saja yang meriwayatkan daripada dia, tapi sahabat. Tak jadi masalah dah. Riwayat dia boleh terima sebab dia sahabat. Kalau kita tak tahu latar belakang dia pun tak jadi masalah. Bahkan ini nama dia ada sebut. Kalau tak sebut nama pun, dalam riwayat itu sahabat dia sebut. Dah boleh pakai dah. Itulah kita ahli sunnah wal jamaah ni, begitulah caranya. Baik. Teruskan. Sebenarnya Humaidah telah disebutkan oleh Ibnu Hibban sebagai salah seorang perawi siqat. Hafiz Ibnu Hajar pula di dalam At-Taqrib menyebutnya sebagai perawi yang diterima periwayatannya maqbulah. Ibnu Hibban memang telah menyebut Kabsyah sebagai sahabat Nabi SAW. Ia disokong oleh Az-Zubair bin Bakkar dan Abu Musa sebagaimana tersebut dalam Tahzib At-Tahzib. Jadi apa ni satunya, Kabsyah itu ramai yang sebut dia tu sebagai sahabat, bukan seorang. Walaupun Ibnu Mandah mana tak tahu, padahal Ibnu Mandah tu dia pun tulis kitab juga. Dia pun ada kitab Ma'rifatus Sahabah juga. Tetapi begitulah manusia ni, ilmu terhad kan. Ada yang dia tahu, ada yang dia tidak tahu. Kemudian di sini disebut Hafiz Ibnu Hajar di dalam At-Taqrib. Ini pun ringkas juga, Taqrib. Bukan nama kitab dia tu macam ni. At-Taqrib begitu bukan. Ini kitab ni namanya Taqribut Tahzib. Itu asal dia. Kemudian buat At-Tahzib itu, dia letak alif lam di depan dia. At-Taqrib. Asal dia tak ada alif lam tu. Ya. Taqribut Tahzib. Bila kita buat mudhafun ilaih dia, jadi At-Tahzib itu untuk ringkas, kita kena letak alif lam. Pada perkataan yang tidak ada alif lam mula-mula tu. At-Taqrib. Taqribut Tahzib lah. Taqribut Tahzib ni ditulis oleh Hafiz Ibnu Hajar selepas dia tulis Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib ni kitab dia juga. Tahzibut Tahzib ni besar kitabnya. Yang tak ada fihris, tak ada apa tu pun 12 jilid tentang perawi-perawi ni. Terutamanya perawi-perawi kitab-kitab utama lah. Seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain tu. Semua ada dalam tu. Tapi Taqribut Tahzib ni dia ringkasan daripada Tahzibut Tahzib. Dia ambil hanya perawi-perawi yang bermasalah sahaja. Dikumpulkan di dalam Taqribut Tahzib. Ini karangan Hafiz Ibnu Hajar. Tahzibut Tahzib ni pun dia bukan asalnya tersendiri. Dia ada punca lain. Dia Hafiz Ibnu Hajar tulis berdasarkan kitab Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal itu ditulis oleh Al-Mizzi, Hafiz Al-Mizzi. Itu pun kitab rijal yang besar lah. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar ambil daripada situ. Dia saring daripada kitab itu. Kemudian daripada kitab itu banyak pula lah keluar kitab-kitab lain. Tadhhibut Tahzibil Kamal misalnya oleh Imam Zahabi. Kemudian Khulasatut Tadhhibit Tahzibil Kamal dibuat oleh Khazraji pula. Itu semua kitab rijal hadis. Orang yang nak mahir dalam rijal hadis ini, dia kena baca semua kitab-kitab ni. Teruskan. Baca lagi. Teruskan. Imam Bukhari, Tirmizi, Ibnu Kuzaimah dan lain-lain pula telah mensahihkan hadis ini. Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui. Maka pendapat orang yang mengetahui seharusnya diutamakan daripada pendapat orang yang tidak mengetahui. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya hadis ini sahih. Bukan seorang dua lah. Ini saya sebut sebahagian saja. Imam Malik tentu dah. Anggap saya Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah. Itu pun sudah memadai je. Kalau kata mereka ni kata sahih tu. Kalau nak tengok lagi yang lebih detail lagi, boleh tengok di dalam kitab ni ya. Sekejap. Ni Ithafut Talibil Ahwazi. Ithafut Talibil Ahwazi. Tengok kitab ni. Tahulah. Berapa ramai orang yang kata sahih tu. Ni. Dan dalam kitab mana ada hadis ni? Ni umpamanya.
Dalam kitab Tirmizi yang kita baca ni di sini. Dalam Abu Dawud pun ada, Nasai dalam Mujtabahnya pun ada, dalam Kubranya, Sunan Kubranya, Ibnu Majah, Malik dalam Muwatta', Syafi'i dalam Musnadnya, Ahmad dalam Musnadnya, Abdul Razak dalam Musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Ni berapa banyak ni? Ni berapa banyak ni ada diriwayatkan dalam kitab-kitab ni lah. Dengan rujukannya sekali. Jilid berapa, muka surat berapa ada sebut. Kemudian kalau kita nak tengok siapa yang kata sahih, ni kedudukan hadis ini. Hadis Abu Qatadah hadza sahih. Imam Tirmizi sendiri kata hasan sahih. Ada setengah saluran itu bertaraf hasan, setengah salurannya bertaraf sahih. Atau khilaf ulama, ada yang kata ia bertaraf hasan, ada yang kata ia bertaraf sahih. Itu maksud hasan sahih. Ini kata Syaukani, antara yang mengatakan sahih hadis ini Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Daraqutni, Uqaili dan lain-lain, ramai lagi. Cuma Ibnu Mandah mengatakan hadis ini ada illatnya. Illatnya apa? Dalam sanad dia ada Humaidah dan Kabsyah. Kedua-duanya majhul. Seperti yang kita sebut tadi lah. Hafiz Ibnu Hajar telah clearkan semua kekeliruan ini. Bahawa mereka berdua ni tidak majhul. Tidak majhul. Itu keliru Ibnu Mandah sajalah. Macam tadi. Keliru Imam Tahawi. Padahal dia tu imam besar, keliru. Dia anggap itu tambahan itu sebagai sebahagian daripada kata-kata Nabi. Bukan mudraj. Bukan kata-kata Abu Hurairah. Dia keliru. Biasalah. Kalau kita baca kitab-kitab ni, kita tahulah. Tokoh-tokoh besar tu pun ada. Ramai orang yang tak terima dia dalam bab tu. Tapi masing-masing terima. Ketokohannya tu tetaplah diterima. Baiklah. Sekarang ni antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum yang dapat diambil daripada hadis ini ialah ni. Kalau dalam nota dulu tak ada lagi ni. Sebab itu kena pakai nota semasa. Yang saya bagi itu nota semasa. Sebab mungkin saya ada tambah di mana-mana atau baiki di mana-mana, itu mungkin saja berlaku. Jadi ini nota yang terakhir. Siapa nak baca? Silakan. Siapa nak baca? Saya baca mana? Siapa ni? Siapa? Syahizat. Syahizat, silakan. Pertama, kedudukan khabar wahid sama sahaja, baik yang diriwayatkan oleh lelaki maupun wanita. Apa yang penting dan diambil kira ialah keadaan perawi-perawinya daripada segi ingatan, keteguhan, yakni pribadi dan kebaikannya. Ini adalah suatu perkara yang tiada perselisihan tentangnya di kalangan ahlul asar. Sekejap. Ni khabar wahid. Atau orang panggil juga hadis ahad. Hadis ahad. Orang panggil juga begitu. Khabar wahid, mana yang tidak sampai ke peringkat mutawatir lah. Ia sama saja. Tak kira ia diriwayatkan oleh lelaki atau perempuan. Ia tidak sama dengan bab syahadah, kesaksian. Bab menjadi saksi itu tak sama kan. Jumhur ulama mengatakan lelaki tak sama dengan perempuan. Dalam setengah-setengah perkara lelaki boleh menjadi saksi, perempuan tak boleh. Kalau boleh pun kena dua orang sama dengan seorang lelaki, misalnya. Tapi dalam bab meriwayatkan hadis, tak jadi masalah. Lelaki perempuan sama saja nilainya. Tidak kita kata riwayat orang perempuan ni kurang sedikit. Tidak begitu. Kalau ada seorang saja di mana-mana peringkat riwayat itu, seorang saja perempuan, dia kuat, boleh diterima riwayat dia. Sama seperti kalau lelaki juga. Tidak ada beza. Itu dalam bab riwayat ya. Kena faham ni. Dalam bab riwayat. Ia berbeza, ada beberapa perkara lah berbeza dalam bab riwayat dengan bab kesaksian, bab syahadah. Jadi yang dipentingkan ialah sifat dia tu. Sifat, keadaan diri dia tu. Ingat dengan baik ke, seorang yang berakidah baik ke, misalnya. Itu yang diambil kira. Bukan jantinanya diambil kira tak kira. Sama saja nilainya. Ni tak ada khilaf dalam perkara ni. Tak ada khilaf. Teruskan.
Kedua, hadis ini menyatakan keharusan memelihara kucing, sesuatu yang harus dipelihara, disimpan atau diambil manfaatnya, harus juga dijual dan dimakan hasilnya, kecuali apabila ada dalil yang mengecualikannya daripada kaedah asal ini. Setengah ulama berpendapat anjing dan kucing terkeluar daripada kaedah asal ini kerana ada hadis sahih yang mengeluarkannya, iaitu hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain di dalam kitab-kitab mereka. Kata Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi was-sanuri Sinnaur. was-sinnauri. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada mengambil harga anjing dan kucing. Teruskan. Pendapat yang betul dalam masalah ialah pendapat orang-orang yang mengharuskan menjual. Sekejap. Ini terjatuh dalam masalah ini. Teruskan. Pendapat yang betul dalam masalah ini ialah pendapat orang-orang yang mengharuskan menjual ataupun membeli kucing. Antara tokoh yang berpendapat harus menjual dan membelinya ialah Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Al-Hakam, Hammad, Malik, Sufyan As-Sawri, Ashabur Ra'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Antara tokoh yang melarang penjualannya pula ialah Abu Hurairah, Jabir, Tawus dan Mujahid. Jadi dalam masalah ni ada khilaf lah. Masalah beli dan jual kucing ni ada khilaf. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Sama ada jual ataupun beli. Sebab apa? Sebab ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya untuk bermanja-manja dengannya. Buat teman setengah-setengah orang itu nak buat sebagai teman. Dia tak ada siapa pun bersama dia. Jadi boleh saja sebagai ganti anjing. Dalam setengah-setengah masyarakat tu dia jadikan anjing sebagai petnya. Ini kucing lah. Kepada orang yang jiwa dia tu minat begitu, bolehlah ada kelonggaran di situ. Tapi bagi orang-orang yang kata tak boleh tu, dia mengambil kira dari segi tidak ada manfaatnya ataupun tidak jelas miliknya. Tidak jelas miliknya. Itulah yang dikatakan oleh Khattabi. Dia kata orang yang mengatakan tak boleh tu sebab mereka tengok dari sudut kucing ini bukan jenis binatang yang boleh diikat, boleh ditambak, boleh dikurung. Bahkan kalau dikurung ada pula hadis yang lain, diikat ada pula hadis lain yang menyebutkan ada perempuan masuk neraka kerana menghalang kucing itu daripada bebas pergi ke mana-mana mencari makanannya. Sedangkan dia tak bagi sendiri makanan kepada kucing itu. Jadi bila dia tu tidak seperti burung, kita boleh letak dalam sangkar. Tidak seperti ikan, air tawar ke ikan air masin kan kita boleh letak dalam bekas dia tu, akuarium tu. Boleh letak di situ. Jadi letak dalam rumah kita. Dalam rumah kita dia tak pergi ke lain dah. Jadi nampak milik kita tu. Adapun kucing ni dia pergi ke rumah orang tu, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Boleh jadi dia pergi ke rumah orang tu, orang lain pula bagi makan kepada kucing ni, mari ke rumah ni orang. Jadi tak ada nampak milik itu khusus itu. Dan ia bukanlah sejenis binatang yang ditambat dan diikat. Kerana itulah, kerana tidak nampak milik tu dan boleh jadi timbul pergaduhan, perbalahan. Orang tu kata, ini kucing dia yang bagi makan. Yang ni pula kata, kucing ni selalu mari rumah dia bagi makan. Jadi berkelahi. Sebab itu, hadis itu melarang. Bagi ulama yang kata, kenapa Nabi larang? Ada sebab itu, bukan semata-mata, tanpa sebab. Bukan semata-mata, tanpa sebab. Kalau kucing tu jenis jinak, dia tak pergi ke mana-mana, memang dia duduk dalam rumah kita, nampak sangat dia tu milik kita, tak ada jadi masalah lah. Termasuk dalam kaedah tadi lah. Tapi ulama yang kata tak boleh tu, itu alasan dia, sebab dia. Bukan tanpa sebab, saja-saja semata-mata tengok zahir hadis itu. Jadi adalah sebab suka-kurangnya menyeronokkan kita. Orang yang pelihara burung misalnya, ataupun ikan dalam akuarium tu, di rumah dia tu, dia seronok tengok tu. Itu manfaat lah. Berdasarkan firman Allah. Allah SWT, sakhara lakum. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran.
Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dia menjadikan untuk kamu semua yang ada di bumi ini. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia. Itu kelebihan manusia. Jadi jika manusia berasa senang hati dengannya, dia boleh ambil manfaat lah. Bila ada manfaatnya, sekurang-kurangnya untuk menghibur hatinya, manfaat lah tu kira-kira. Jadi hadis-hadis larangan ini banyak peringkat pula. Setengah ulama kata ni hadis larangan ini tak termasuk kucing, tapi anjing termasuk. Imam Abu Hanifah kata anjing pun tak termasuk. Anjing tu pun boleh dijual, boleh dibeli juga jika ada manfaatnya, ada faedahnya. Sebagaimana beruk, beruk. Kalau pandai ambil buahnya, buah kelapa tu, boleh dijual, boleh dibeli, bukan sia-sia. Tetapi kalau yang tidak ada manfaatnya, anjing yang tidak ada manfaatnya, bahkan boleh mengganggu orang lagi, menakutkan orang lagi, membahayakan orang lagi, anjing jalan, kita kata itu tak boleh lah. Tapi kalau anjing yang memang hebat untuk mengesan dadah lah, untuk mengesan penjenayah lah, untuk mengesan orang-orang yang terperangkap dalam runtuhan bangunan lah, itu dilatih bukan main, tu kena belanja, kena bagi makan kepada dia. Jadi anjing itu ada manfaatnya, bolehlah jual, bolehlah beli. Memang mahal pun anjing tu. Jadi mengikut Imam Abu Hanifah dalam mazhab dia memang boleh anjing pun. Kalau yang ada manfaat, yang ada faedah. Yang pentingnya ada manfaat ke tidak, ada faedah ke tidak. Kalau yang tak ada faedah, itu tak boleh lah. Atau menyebabkan jadi terganggu orang ke. Misalnya, mereka kata tak boleh. Jadi dalam masalah ni pun masih khilaf lagi tentang najis ke tidak dia tu. Imam Malik pula kata tidak najis. Tapi oleh kerana ada hadis yang sahih, Nabi suruh basuh, kita basuhlah. Sebagai mengikut Nabi. Mengikut Nabi sebagai menyatakan ketaatan kepadanya. Tapi bukan kerana najis, kata dia. Kalau najis, kenapa boleh pula digunakan untuk berburu? Anjing itulah juga sifatnya tak berubah. Untuk jaga rumah, jaga tanaman, jaga binatang-binatang ternakan, boleh pun. Itu alasannya. Nanti kita akan baca selepas ini, tengok. Seterusnya, siapa tadi yang baca tadi? Saya Maulana. Siapa tadi namanya? Syahizat. Syahizat. Jadi ni ramai pula sahabat pun ada, tabi'in dan imam-imam besar ni mengatakan boleh jual, boleh beli. Jadi tak ada jadi masalah lah orang yang buka menjual buka kedai pet itu, binatang-binatang macam-macam, burung apa, tak ada jadi masalah. Tak perlu. Jangan dia ambil pendapat yang kata tak boleh tu. Memang ada saja pendapat yang kata tak boleh tu. Banyaklah. Macam kita yang makan ketan, makan sotong ni. Jangan dipakai mazhab Hanafi. Kalau pakai mazhab tu memang tak boleh lah. Haram. Gitu. Caranya. Kita ambil yang mudah lah. Apa sebab nak ambil yang susahnya? Apa sebab? Nyusah saja. Ambil pendapat yang itu. Ikutlah kita kebetulan duduk dalam mazhab mana pun. Kalau kita taksub dengan mazhab ni, misalnya orang mazhab Hanafi, sampai mati tak makan sotong, tak makan ketan, rugilah. Kerana terikat sangat dengan Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah tak pernah kata apa, kamu orang Turki, mesti semuanya ikut aku. Mana ada. Dia tak pernah istihar pun pendapat dia kena ikut. Tak pernah. Cuma oleh kerana dia seorang yang berilmu, luar biasa ilmunya. Jadi ilmunya itu ditumpang oleh orang kemudian. Diyakini, anak muridnya ramai menyebarkan ilmu dia tu, diyakini pendapatnya. Sebab itu orang pakai. Itu saja. Nak pakai pendapat lain, boleh. Nak tukar mazhab, Imam Tahawi itu sendiri bertukar mazhab pun boleh. Kalau tak tukar mazhab pun dalam masalah ni kita nak pakai yang ni, boleh, asalkan kita tahu. Misalnya dalam bab ni, kalau kita pakai yang susah tu, yang kata haram, tak boleh tu, jadi makan duit haram lah yang duduk jual, buka kedai tu. Macam mana? Sebab itu saya kata jangan ikut pendapat tu. Tapi dalam masalah ni kebetulan masyarakat kita jadi masalah lah sebab Imam Syafi'i pun berpendapat boleh. Baik, teruskan Syahizat tadi. Ketiga,
Hadis ini membuktikan kesucian kucing. Sisa minuman atau makanan kucing tidak menjadi najis. Inilah pendapat Malik dan anak buahnya Syafi'i dan anak buahnya Al-Auza'i, Abu Yusuf, Hasan bin Saleh bin Hayy dan lain-lain. Sini sepatutnya kena dua kali jamak. Syafi'i dan anak-anak buahnya ni. Malik dan anak-anak buahnya. Gitu kena tambah ni. Anak-anak buah, bukan seorang. Anak buah dia tu ramai. Anak buah ni tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh dalam mazhab dia tu. Teruskan Al-Auza'i, Abu Yusuf dan tu. Ini pendapat mereka suci suci. Tak ada makruh pun. Boleh sentuh pun boleh apa semua tu. Tapi macam tadilah ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kalau bulu dia tu terpisah daripada tubuhnya, tanggal daripada tubuhnya, itu najis. Kalau kena pakaian kita yang sembahyang di sejadah ke apa tak boleh. Itu satu pendapat lah, bukan semua pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Baik, yang keempat, teruskan. Keempat, hadis ini juga merupakan dalil bagi sesuatu yang harus dipelihara oleh kita, maka sucilah sisanya, kerana ia termasuk dalam firman Allah tentang kanak-kanak. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'. Bermaksud, yakni kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Surah An-Nur ayat 58. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini kan kata, innaha minat tawafin alaikum awit tawafat. Kan Nabi kata tawafin, tawafat. Ini sama dengan ayat ni lah, tawafun itu. Nabi kata tu tentang kucing. Yang Allah SWT sebut dalam ayat ni tentang kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni bebas masuk, boleh pergi, tidur dengan kita, bergaul dengan kita, bersentuhan dengan kita, boleh dalam rumah tu. Bebas dia, kanak-kanak ni. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, kucing itu tawafin. Maknanya yang selalu berkeliaran lah, selalu keluar masuk dalam rumah kita. Jadi kalau benda-benda macam ni, najis, akan menyusahkan. Sedangkan agama Islam itu dasarnya, salah satu dasarnya tidak menyusahkan. Raf'ul haraj. Islam tu mari untuk menghilangkan kesusahan. Macam mana pula jadi susah? Jadi itu yang difaham oleh ulamanya. Bahkan setengah-setengah ulama, kalau dalam mazhab Malik, dia kata anjing juga begitu. Cuba kita tengok di sini. Ni Ibnu Abdul Bar. Ni dia bermazhab Malik ni, Al-Maliki. Dia kata suci kucing menunjukkan suci juga anjing. Dia kata. Dan tidak ada yang yang hidup ni najis, dia kata tak ada, kecuali babi. Wallahu a'lam. Kata Ibnu Abdul Bar. Kerana anjing itu termasuk dalam at-tawafina alaina. Dia kata begitu. Seperti kucing. Kalau alasan kucing itu tidak najis, Nabi sebut kerana dia tu tawafin. Selalu keluar masuk. Sama ada yang jantan atau betina. Tawafin itu yang jantan, kucing jantan. At-tawafat itu kucing betina. Jadi kata dia anjing ni pun begitu juga. Cuma oleh kerana masyarakat kita ni allergic sangat, dia jadi anjing itu terlalu asing lah. Dalam masyarakat yang mesra dengan anjing itu dan menganggap anjing itu tidak najis, misalnya masyarakat Maliki, tak ada apa pun. Dan ia termasuk dalam yang kita boleh simpan, boleh pelihara pun untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Seperti kucing jugalah kalau begitu. Jadi kalau begitu hukumnya pada semua tempat itu, maka di sini pun sama. Sedia dimaklumi bahawa sisanya pada selain daripada tempat itu seperti sisanya pada tempat itu sama saja, sebab anjing itu juga, kucing itu juga, di mana-mana pun. Antara yang menunjukkan kepada pendapat kita bahawa anjing itu perintah membasuhnya sebanyak 7 kali itu bekas, itu termasuk dalam ta'abbudi dan sunat saja, elok saja kalau kita basuh tu. Sebab Nabi SAW kata tentang kucing, innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis. Apa alasannya? Kerana dia ni tawafina alaikum. Jadi kata Ibnu Abdul Bar,
Anjing pun begitu juga. Innaha minat tawafin alaikum. Ini menjelaskan kepada kita bahawa at-tawafina alaina, binatang-binatang yang selalu keluar masuk di kalangan kita, itu tidak najis. Dari segi kejadiannya, dari segi sifatnya tidak najis. Sebab itulah dibenarkan kepada kita memelihara anjing untuk berburu, untuk menjaga kambing, menjaga tanaman juga. Jadi dia tu termasuk dalam tawafin alaina. Jadi kata dia dari segi ilatnya sama. Itulah sebabnya kita kata lepas tu kedua-duanya termasuk dalam sabuk. Termasuk dalam binatang buas tu, ada taring, ada apa. Dan makan bangkai sama juga sifatnya dengan kucing apa tu. Jadi bila ada nas tentang salah satu, untuk salah satu daripadanya, hukum yang satu lagi juga sama, kata dia. Ini mengikut pendapat Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar dia seorang tokoh besar dalam mazhab Malik. Dia syarah Muwatta Imam Malik tu 3 syarahnya, besar-besar. Bukan sejilid 2 syarah dia tu, berpuluh jilid. Memang orang hebat. Jadi dia berpendapat begitu. Walau bagaimanapun tidak disepakatilah. Tapi tentang kucing tu boleh dikatakan disepakati. Termasuk dalam at-tawafin. Allah SWT pun sebut perkataan itu, dalam hadis pun ada. Jadi ini boleh dikatakan macam disepakati lah. Sebab itu kita ambil yang anjing tu kita tak masukkan di sini sebab tidak disepakati. Tidak disepakati. Walau bagaimanapun, kalau kita nak tahu tentang keluasan mazhab, memanglah ada khilaf tentang anjing itu pun. Wallahu a'lam. Habis dari sini. Wallahu a'lam. Kita rehatlah seperti biasa, kita rehat ya. Sekejap, lepas tu akan sambung dengan yang satu lagi, iaitu Sahih Bukhari jilid kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni Maulana, di perbincangan berkaitan dengan kita bincang isu kucing dengan anjing. Jadi ada banyak perbincangan oleh para ahli hadis. Jadi kalau kita applykan pada hari ini dengan perkembangan ilmu yang ada tu, telah tersebar. Bila kita pilih pandangan-pandangan tertentu, kita mungkin akan diberi tanggapan bermudah-mudah dalam beribadat atau beragama. Jadi macam mana kita nak memahami di situ Maulana? Terima kasih. Memang tak jadi masalah sebenarnya. Bermudah-mudah tu tak termasuk lagi di situ. Bermudah-mudah ni sewena-wena maksudnya. Cari yang mudah saja segala perkara. Tapi setengah-setengah tu dia termasuk dalam keperluan. Misalnya cerita anjing tadi. Kenapa orang kita kurang mahir dalam masalah melatih anjing, menjaga anjing? Kita tengok kan kalau di kalangan polis tu yang saya perhatikan lah, banyak orang yang psik menanya pegang anjing tu. Orang kita Islam ni kurang. Kenapa begitu? Sebab kita memilih pendapat mazhab yang agak ketat dengan anjing tu. Tapi kalau kita pilih pendapat yang terbuka, ringan, mudah dengan anjing, misalnya pendapat Malik, pendapat Imam Bukhari, dan ramai lagi yang lain mengatakan anjing tu tidak najis pun. Kan mudah. Jadi mesra lah kita mudahlah nak berapak tu tidak jadi alergik sangat. Ni tengok pun dah tak mau dekat dah. Sedangkan manfaatnya begitu banyak, besar. Sekarang ni orang berniaga macam-macam kan. Berniaga apa kita kata? Bela lembu, bela kambing, bela itu gini. Anjing tak ada orang yang bela. Sedangkan mana lebih mahal? Kalau dipelihara, dijaga. Kemudian kegunaan dia tu macam-macam boleh buat. Itu suatu keperluan dah sama sekarang ni. Ilmu orang dah tinggi dah dalam bidang tu. Di setengah-setengah tempat, di tempat salji tu, kereta lucu tu tarik oleh anjing di tempat-tempat itu. Jadi kita jangan duduk nampak tempat kita saja. Islam ni untuk semua manusia di seluruh dunia. Dan ramai banyak. Itu bukan bermudah-mudah tu bagi saya lah. Bukan bermudah, itu satu keperluan dah sekarang ni. Untuk buat itu, untuk buat ini, banyak sangat anjing tu. Jadi kita macam kerugian lah.
Kerugian. Seperti mana orang mazhab Hanafi kerugian kerana mengikut mazhab Hanafi, dia kata ketam, lala, sotong haram. Ikut mazhab Hanafi. Sedangkan orang lain yang bermazhab Syafi'i kaya raya berniaga tu, seafood. Rugilah. Sepatutnya kita orang Islam tidak begitu terbuka. Ini sebab tertutup. Siapa yang rugi? Kita juga rugi. Kalau dalam masalah seafood tu kita tak ada masalah lah. Kebetulan mazhab Syafi'i memang boleh. Tapi tahukah kita bahawa ada dalam mazhab Islam yang lain lagi mengatakan semua tu haram? Maknanya kalau berniaga, jual, beli haram lah. Makan lagi haram. Jadi sehingga tak ada terliur pun mereka kepada benda-benda itu. Jadi sama juga. Kita mazhab Malik kebetulan dalam masalah anjing ni dia terbuka. Dan memudahkan. Kalau kita dalam masalah tu pakai, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Begitu. Bagi saya itu tak termasuk bermudah-mudah tu. Dia termasuk dalam keperluan. Banyak perkara ni termasuk dalam keperluan dah sekarang. Tapi kalau kita tetap dengan taksub, kita tak mahu terbuka, susahlah. Sekurang-kurangnya kita belajar hadis ni, jika ada orang yang buat gitu, kita tidaklah terlalu keras dengan dia. Kita masih boleh hormat lagi kepada dia. Faham benda-benda begitu. Kalau pada kita duduk kata, kita nak ikut Syafi'i. Kalau kuat-kuat sangat kan banyak perkara juga kita akan ketinggalan. Contohnya dalam masalah anjing tadi. Sedangkan benda tu orang boleh berniaga tu. Jadi kalau kita ambil mazhab Hanafi, kalau kita tak ambil gitu kan jadi susah lah. Kita ni tidak sampai ke peringkat mujtahid nak ikut mana-mana, asalkan memudahkan kehidupan kita, boleh. Tak termasuk tu dalam bermudah-mudah. Sekarang ni kita diberi dua pilihan. Ada hadis pun. Aisyah kata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Nabi antara dua perkara, melainkan dia akan pilih yang lebih mudah. Sekarang ni ada dua perkara lebih mudah kepada kita. Lebih kita perlukan. Kenapa kita tidak ambil yang lebih mudah? Sedangkan Nabi pun kalau diberi pilihan dia akan pilih yang lebih mudah. Itu tidak termasuk dalam bermudah-mudah tu. Nabi sendiri pun pilih begitu. Itulah bagi pandangan saya. Sebenarnya yang jadi susah ni sebab terlalu ta'assub lah. Sebab tidak terdedah kepada pendapat-pendapat lain. Maulana boleh saya tambah tak? Ya, silakan. Kalau kita bandingkan dua hadis yang sahih, satu susah, satu mudah, kita ambil yang mudah. Saya rasa itu tak boleh kita kata bermudah-mudah dengan agama. Betul. Kecuali kalau ada yang sahih, susah, ada yang daif atau maudhu', itu senang. Kerana senang kita ambil lah yang daif tu. Itu tak boleh. Pada saya lah. Betul lah tu.